Jauh lagi ke destinasi kita ni, Pak Ali? Sikit je lagi sampai, baby. Dengan nada suara yang lantang, Bapak Kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Tengok betapa susahnya datuk nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan. Alah. Kalau masa tu, zaman tu, aku ada, kita salah seorang yang perjuangkan kemerdekaan Malaysia. Why? Ni tak semudah itulah nak jadi macam beliau. 1 dalam sejuta je tau. Yang ini ada betul. Yang ini ada betul. Hari tu aku jumpa Tok Ketua. Tok Ketua pesan, 2 minggu lagi nak pilihan raya kat kawasan kita ni. Tiap-tiap tahun pemilihan dan pengundian adun kawasan berlaku dekat kampung kita. Kita yang kena susun semua. Zul? Azizul! Ya saya ayah. Azil lah bukan Azizul. Allah comelnya anak ayah. Orang nak air tu, pergi cepat buat. Yelah. Ayah. Mak mana? Daripada tadi tak nampak. Mak kau biasalah nak masuk pilihan raya ni. Nak bertanding lah katanya, berangan. Itu kalau tak dipanggil tu, secah subuh baru balik. Alah, dan memang tiap-tiap tahun pun kita jadi mandu untuk benda-benda macam ni. Kalau nak diikutkan, kita pun boleh masuk dalam pencalonan tau. Tak, Maman. Kau ingat senang. Banyak lagi calon-calon hebat dekat kampung kita, kampung sebelah pun nak capai mana? Betul lah. Janji kita uruskan semua. Poket tak kosong sudah. Itu penting. YB Samian dah 2 bulan lepas meninggal. Kat kawasan kampung kita ni tak ada ketua, tak ada pengganti. Kita kena cari pengganti cepat-cepat. Kau tahu tak kenapa dia meninggal? Aku dengar sebab sakit jantung. Aku dengar heart attack. Samalah tu. Dia meninggal lepas anak dia si adik pacak tu keluar daripada pusat serenti. Kau tengok, anak keluar pusat serenti, bapak tak berhenti lagi terkejut. Teruk betul. Itu bukan punca utama. Kalau bukan punca utama, apa punca ni? Sampai je rumah, si adik pacak tu bertekak dengan bapak dia YB Samian. Kenapa? Sebab bapak dia tu kahwin dengan siapa bini baru dia? Mina Landu. Mina Landu. Mina Landu. Dia tu bekas kekasih si adik pacak. Bertekak bergaduh, innalillah orang tu. Kesian, babe. Jom. Aku kalau tak kena kopi kedai Pak Sahak tu tak boleh. Menggigil benda ni. Dia tarik dia sedap, babe. Kau balik sana. Nanti kita pergi rumah kau. Balik dulu sana. Kau pergi balik. Kau jumpa kat rumah aku lah. Yalah. Okey, gerak dulu. Jangan lambat. Okey, bye. Apa? Kau bisa dia meninggal. Mina Landu janda. Lepas kau hantar air ni, kau pergi panggil mak kau kat rumah Mak Isa. Ayah nak pergi surau ni. Yelah. Semuanya Nazir je yang kena buat. Nah, minum. Apa tu? Uish. Bukan main laju ambulan tu. Kau rasa dia nak pergi mana tu? Aku tahu. Aku rasa tu Mak Nap bini Pak Sah nak bersalin. Kalau otak kau, Man. Mak Nap tu hari-hari sembahyang cukup.
Puasa sebulan pun tak pernah miss. Suka-suka kau je. Yang kau ni. Ngata mak aku dah monopos lah tu. Nampak? Aku geram betul sotong ni. Oh, makin lembut dah dia. Weh. Iyalah. Dah, jalan. Kawan-kawan, judilah aku janji kalau aku menang, aku akan tolong kawan-kawan kita. Aku akan pasang CCTV kat jalan-jalan, kat warung-warung supaya kita boleh pantau suami kita. Itulah nak, tahun lepas kau janji kau nak bagi 100 ekor lembu untuk kampung kita. Tapi sekarang, untuk lembu pun kami tak nampak nak. Raja, aku janji kalau aku menang, aku akan tolong. Ingat tak pemimpin kita, muda didahulukan, janda diutamakan. Mak! Ayah suruh balik. Tak ada orang nak jaga warung. Ayah kan nak pergi surau. Kau ni menyibuklah, Aziz. Kalau mak menang, kau bersenang nanti. Tak payahlah menang-menang tu, Mak. Cepatlah balik. Tak ada orang nak tolong tu. Aziz sibuk ni. Okeylah kawan-kawan. Saya jalan dulu ya. Jangan lupa undi saya. Korang rasa siapa yang paling layak jadi pemimpin dekat kampung kita? Aku rasa Acong paling layak. Ya. Acong paling kaya kat kampung kita. Lagipun dia adalah tauke balak yang terbesar kat daerah kita. Dulu aku kerja dengan dia. Dia selalu pesan-pesan pada pekerja-pekerja dia. Kalau satu hari dia terpilih jadi adun kawasan ni, dia benda yang pertama dia nak ubah jambatan besar tu. Jambatan tu? Ya. Okey. Perubahan apa yang dia nak buat? Dia akan ubah jambatan tu buat dalam air. Dalam air. Kalau dalam air, kita nak naik apa? Beli kapal selam. Kapal selam? Lebih baik aku yang selam kau bagi mati. Aku dengar cakap orang je, mana aku tahu. Aku rasa kan, Acong tu tak sesuai. Aku tak setuju. Sebab korang tahu tak, Acong ni sebenarnya membuat pembalakan haram. Dan masa yang sama, dia ada 4 pusat urut yang masih operasi tanpa gangguan. Korang rasa pasal apa? Pasal pulus lah. Takkan pasal duit derma. Oi. Apa salah aku tak tahu? Aku bekas pekerja dia tak tahu kenapa. Mana kau tahu tak? Bos aku Raju tu lah yang bagi tahu. Kau tak mana aku tahu cerita-cerita ni? Lagi satu, bos aku Raju ni dia nak jadi calon untuk parlimen tahun ni. Aku rasa dia paling sesuai lah. Bos kau si Raju. Si Raju tu sama je macam si Acong. 2 kali 5. Sama. Kau macam tahu je. Aku tahulah. Bos aku tu kaya. Kelapa sawit, estate 80% semua dia punya. Sedara kau sendiri kerja dengan dia. Kau tak tahu? Banyak orang-orang overseas yang kerja dengan dia. Kau tahu? Overseas? Overseas tu Mak Saleh ke? Kerja gila kau Mak Saleh. Kompol-kompol lah Bangla, Nepal, Vietnam. Apa dah? Bos kau tu teruk. Bos kau tu si Raju tu, hari-hari dia mabuk tau. Bos kau si Raju tu dia ada pub. 5 pub dia. Pendek kata macam pub. Setiap pub dia tu ada JRO tau. JRO dia semua tak ada lesen, semua tak ada apas pekerja. Betul ke? Betul. Tak bagus ni. Habis? Macam mana? Asyik. Lama tak abang kau? Bila kau balik? Baru tadi sampai. Kau cari apa? Dari tadi kau cari barang tak jumpa-jumpa.
Itulah tengah pening ni. Cari putih. Ha, ada nampak? Tepung ke kapur yang kau nak? Putih ni pun satu lah. Pergi macam tu je. Pesanan apa, tak bagi mesej, tak tinggal. Bukannya apa, takut dia terlibat dengan gejala sosial. Sekarang ni tengah merebak teruk. Takut dia terlibat dengan dadah, jadi gelandangan. Itu yang kita tak nak. Putih ni siapa? Tak kenal Putih? Mana dah kenal? Kucing yang kau bela lama tu lah. Lah kucing, manalah ada kucing kat sini. Aku pun kucing pun tak bela. Kalau nampak nanti, tolong bagi tahulah ya. Yalah ya. Apa yang korang pening-pening ni? Dia petang bawa ke malam ni. Susah-susah sangat kau pilih je anak YB Hashim. Si Rashid tu. Setakat ni dia yang paling layak untuk calon tu. Oh, dah tak terfikir pula kami. Pak Sahak ni kadang-kadang otak boleh pakai. Cuma sayang, kadang-kadang muka tu tak kena dengan otak tu, tak matching. Ni Rashid yang belajar dekat overseas tu kan? Dah lama aku tak nampak kampung. Yelah, Rashid mana lagi? Baik, terpelajar. Baik macam maruah bapak dia tu. Oh. Tak macam anak, apa ni, tak macam YB Samian tu. Macam terus tu. Terus tu. Wei Terus! Apa dia? Fahal dengan tergiling kau tu. Minyak habis. Dulu RM1 ni sampai ke malam aku bawa. Kau tahu tak? Sekarang ni minyak mahal. Aku nak pergi ke sana pun pulas habis. Sampai slip disc aku sakit ni. Okey, baik. Nasib kau lah Terus. Hati-hati kau. Hati-hati lah ni. Korang ni tak nanti nak balik lagi. Ada benda nak bincang ni. Nak ajak aku. Tak apa. Nanti ni. Okey. Apa Roger? Ya. Macam-macam. Rashid. Tak. Pendapat aku lah kan. Samsul lah nak isah janda anak empat tu. Susah sangat jadi pemimpin. Santun, lemah lembut aku tengok. Tu kau cakap. Kalau kau pilih dia tu, jahanam kampung kita. Kenapa pula? Yelah. Dia nampak baik, nampak terpelajar. Tapi dah ada orang nampak dekat pekan sana dengan kekasih dia. Bukan main mesra. Meluat orang tengok. Biasalah tu, budak-budak zaman sekarang. Tak lama kahwin lah. Ini bukan pasal biasa, Ron. Kalau perempuan dengan lelaki, mesra, itu biasa. Tapi ini lelaki dengan lelaki. Kekasih dia tu lelaki. Dan bila lelaki dengan lelaki, mesra-mesra naik hotel, tak pergi mengunyit ke tu? Kau nak ke bakal pemimpin kita ni, siang berjanji melangit, malam dia pergi mengunyit? Hish! Macam budak 3 orang lah. Dalam muka jambu. Kalau kena, terkingkang, Ron. Dek, manalah kau Dek? Elok kau duduk dengan aku. Kau tinggalkan aku, Dek. Elok sikit, Pak Sahak. Kita bukan macam tu, Pak Sahak. Sudahlah Pak Sahak. Daripada warung pergi surau. Surau ni nak pergi mana lepas ni? Habis-habis bual politik, cerita politik. Lepas tu mengumpat, fitnah. Benda tak sahih, anggap je benda tu betul. Wah, dahsyat betul Pak Sahak ni. Fikir-fikir dosa Pak Sahak. Pak Sahak, kami ni dengar bini Pak Sahak, Mak Nak ni pun masuk tanding. Wah, kalau gitu senanglah itu Pak Sahak Daripada kau calonkan dia tu, baik kau calonkan aku. Terjamin hidup kau orang. Kita orang bukan tak nak calonkan Pak Sahak. Tapi Pak Sahak ni takut bini. Apa bini cakap, Pak Sahak ikut.
Kita orang takut nanti Pak Sahad jadi pemimpin, bini Pak Sahad yang memimpin. Kita orang ni tak sanggup nak dipimpin oleh bini Pak Sahad. Kau sanggup? Tak sanggup. Jom kita pimpin berdua. Mari. Tak boleh layan. Mulut dia orang ni tak ada insurans. Memang tak ada insurans. Aku tak takut bini lah. Habis, bini Pak Sahad tak takut Pak Sahad? Itu. Bukan pasal tak takut. Bini aku tu yang menakutkan. Aku tak takut dia. Aduh. Mungkin. Itu bukan salah. Ya. Cik Rashid. Ya. Kita jumpa tadi. Ya, tahu kenal. Siapa nama? Zailan. Oh, ya, Zailan. Ya. Ini terkenal. Siapa nama? Alamak. Ijat. Ijat. Oh, ini memang saya tak pernah lupa. Dia paling sihat dalam kampung ni. Tapi nama dah lupa. Siapa nama? Osman. Oh, Osman. Saya tumpang lalu lah. Kita dah ajak kau ni. Kau cakap. Aku ya. Ada apa ni? Sebenarnya kita ni ada hajat nak calonkan kau jadi pemimpin kampung ni. Itu pun kalau kau setujulah. Kan? Kau ni pun terpelajar. Lagipun kau seorang je dalam kampung ni yang belajar tinggi. Nak harapkan dia tak belajar. Dia ni apatah lagi. Ya Syed, aku pun dah 6 je Syed. Kau je lah bawa balik pada mereka kan. Tahu saya belajar kat mana Tahu. Satu kampung tahu Syed. South Africa, Namibia, di Syria. Situ semua saya tak pernah pergi. Saya belajar dekat USA. Amerika. Okey, macam mana Syed? Gaya nampak macam YB ke? Ada. Itu saya dah tahu. Saya dah tahu lama dah. Orang terajar memang. Bila kita boleh mula? Bila? Kalau besok kita Kalau boleh besok lah. Kalau boleh sebelum subuh jangan gerak lagi lah. Kita pun Secepatnya mungkin lah. Kalau macam tu, saya balik dulu. Saya buat persiapan dulu. Lagipun saya nak cari putih ni. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi dah? Tak jumpa. Kucing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Rashid. Ya. Sokonglah saya, undi saya. Saya akan bagikan
Yang terbaik. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan juga puan-puan kerana meluangkan masa untuk saya, untuk kita bersama-sama di surau yang mulia lagi indah ni. Saya tak pandai berceramah sebenarnya, kerana saya belajar di dua negara. Di Amerika sana tu belajar sains dan politik. Itu tak bermakna saya nak berpolitik di surau ni. Jangan salah sangka. Saya cuma nak berkongsi ilmu dan juga pengalaman sepanjang saya di sana. Kalau di Amerika, nak tengok orang Islam ramai, dia orang akan berkumpul ramai-ramai pada hari sembahyang raya Aidilfitri dan juga sembahyang raya Aidiladha. Tapi kalau nak jumpa orang beriman, hanya solat subuh je orang beriman datang. Jadi harap-harap di surau kita ni ramai orang beriman nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebelum itu, kita kena tangani gejala-gejala sosial yang menular di kalangan remaja sekarang ni. Macam mana nak tarik remaja supaya datang ke surau? Sedangkan mereka ini leka dengan gadget-gadget, handphone. Bukan kata remaja je. Mak-mak, bapak-bapak pun kadang-kadang lupa masak nasi. Sibuk ke WhatsApp, Facebook. Perkara ini yang patut kita tangani. Kita adakan aktiviti-aktiviti. Sebab kata orang, barang siapa yang hilang, kena pergi buat laporan polis. Dan barang siapa yang terlupa, dia kena ingatkan baliklah. Ada soalan? Ada soalan. Kalau duit yang hilang? Kalau duit yang hilang, susah sikit. Pasal duit selalu hilang. Kalau kita buat laporan polis, entah-entah duit polis pun selalu hilang juga. Jangan katakan duit polis, duit tabung surau pun hilang. Jadi soal duit ini adalah soal subjektif. Jawapan dia subjektif. Jadi tak ada satu jawapan yang tepat kita boleh bagi. Kalau duit hilang, kita anggap dia lah ikhlas. Kita derma je. Sedekah. Jadi datang balik pahala tu pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini, saya sebagai pengurusi SPR memperkenalkan calon-calon untuk wakil rakyat kampung kita, iaitu Kampung Mambang. Calon yang pertama, Mr. Rajunathan, anak laki Tanah Balan. Untuk calon yang kedua, Mr. Chong Kok Kiong. Calon yang ketiga, Puan Zainab binti Musa. Untuk calon yang keempat, Encik Rashid bin YB Haji Hashim. Dengan ini, diminta peti undi dibawa naik ke atas. Abang jadi? Lengkap tak? Lengkap tak? Lengkap, cukup. Tapi ada yang pelik sikit ni. Pelik? Ada yang rosak. Rosak biasa dengar. Ada yang hilang. Jarang dengar. Yang paling seram, pegang ni pun seram. Seram? Seram. Bergantung. Ui, seramnya. Habis ni nak kira macam mana ni? Kira halal dia lah. Kira halal Kira halal. Tolong cepat sikit. Ini putusan dia. Keputusan telah berada di tangan saya. Calon yang memenangi undian sebanyak 620 undi daripada 866 kerusuhan undi termasuk undi rosak dan juga hilang, iaitu Encik Rashid bin YB Haji Hashim.
Dengan segala hormatnya, saya menyebut wakil rakyat baru bagi Kampung Mambang untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Encik Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebenarnya rasa amat terharu, bercampur bangga dan juga bongkak kerana telah menang pada hari ini. Walau macam mana pun saya ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada penduduk daerah Mambang, kepada penduduk-penduduk Mambang dan juga Mambang-Mambang sekalian. Mambang di awan, Mambang di laut, Mambang di darat dan juga Mambang yang tersembunyi di dalam diri. Terima kasih Mambang. Kepada calon-calon yang lain tak menang tu, saya harap jangan putus asa. Pilihan raya akan datang, akan ada lagi. Jadi, setelah saya menang ni, saya berjanji saya akan bawa satu perubahan di dalam kampung ini dan menjuruskan kampung kita kepada kejayaan untuk memperkukuhkan ekonomi negara kita. Yang pertama sekali, kita akan melakarkan sejarah dunia. Kalau dulu kita ingat Louis Armstrong orang pertama sampai ke bulan, itu di Amerika Syarikat. Tetapi di Malaysia ini, kita akan hantar orang kampung kita pergi ke matahari. Mungkin tuan-tuan semua cakap perkara itu mustahil. Tetapi di Malaysia ini tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Kalau matahari itu panas, kita hantar dia orang waktu malam. Ya, malam sejuk, tak panas. Sampai sana subuh, dia solat subuh 2 rakaat, sebelum matahari terbit dia dah turun ke bumi. Perkara ini tak mustahil. Lagi satu, saya berjanji saya akan majukan teknologi kita. Pos sekarang ni, pos laju, paling laju. Tetapi ada lagi yang laju, tak boleh lawan dengan mesej kita. Sekali tekan sampai. Tapi yang saya perkenalkan ini lebih laju daripada mesej. Maksudnya hari ini pos semalam dah sampai. Ya. Ini janji saya. Yang sampai niat dia dulu. Niat dia kena sampai dulu. Yang ketiga, saya berjanji di kampung ini, setiap pelusuk kampung kita saya akan binakan jambatan untuk kurangkan kesesakan lalu lintas. Jangan risau pasal sungai. Kalau saya bina jambatan tak ada sungai, sungai itu kita bina kemudian. Tak mustahil, memang tak mustahil. Sistem kereta api, kalau dia orang buat yang paling laju di dunia, kita ada lebih laju lagi. Kereta api bawah tanah, tetapi dia tak boleh lalu kawasan perkuburan. Takut dia orang berkubur teruk di sana. Itu saya tengah fikirkan sekarang ni. Sama-sama kita fikirkan untuk majukan kampung kita. Dan hari ini saya juga bangga, ada 2 pengawal peribadi saya tengah tunggu kat luar tu, tunggu nak masuk untuk mengiring saya. Dah lama juga saya tak jumpa dia orang ni. Jemput masuk. Masuk kemari. Sila bagikan tepukan untuk pengawal peribadi saya ni. Mari saya kenalkan. Yang ini nama dia Tapan. Dia nampak tegak sini 3 tahun dia berturut-turut. Jadi juara karaoke. Hari ni mungkin nak sampaikan lagu untuk kita. Tak apa, terima kasih. Kita ada kerja lagi kita buat. Kerja apa? Jom. Dah besar rupanya. Dah besar. Dulu kecil lagi. Mana dulu jumpa. Macam baru tumbuh dia. Cik. Tenang. Nak bawa ke mana YB Rashid kita orang ni? Maaf Encik, sebenarnya dia ni orang gila. Gila? Ni yang kami nak bawa dia ke hospital. Hospital? Kami baru lantik dia jadi pemimpin. Takkan dia gila? Encik,
2012 kami dah tahan dia. Semasa berjalan pulang, bila kami terbabas. Sedang sibuk kami keluarkan ambulans, tiba-tiba dapat Encik Rashid hilang. Bukan hilang di mana, pasal masa tu Putih pun hilang. Awak pergi cari Putih, takut Putih dia terlibat dengan kes gejala sosial, takut jadi pelacur pula nanti. Sejak bila dia jadi macam ni? Sejak dia putus cinta balik luar negeri. Pakcik dia datang bawa balik Malaysia. Okey. Jadi? Cinta, bukannya buat apa kalau Ya, putus cinta kat luar negeri. Habis balik pakcik dia bawa balik Malaysia. Buat apa? Duduk lagi di kampung. Duduk di kampung, makin teruk perangainya. Sebab? Sebab dia nak jadi YB seperti bapanya. Okeylah Encik, saya tak boleh lama. Saya lagi nak layan banyak pesakit lagi. Tapi ini projek perumahan yang korek lubang tutup. Tak apa, diorang boleh buat. Tak boleh buat ke? Kapal terbang saya 8 biji belum sampai lagi dari Amerika. Kita nak pergi mana? Okey je. Nanti kita ada kapal terbang. Alhamdulillah. Okey, nampaknya dah tak ada orang lain yang layak untuk jawatan ni. Aku seorang aje. Okey? Pemimpin itu diciptakan oleh rakyat, bukan dilahirkan. Apa salahku?